Allah dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kehadiran pesakit-pesakit Januari 2022 ke dalam Zoom meeting ini. Sebelum kita mulakan majlis pada malam ini, kita buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni dapat kita sekali lagi bertemu dengan taklimat pesakit Januari 2022 siri kedua. Alhamdulillah, kita dah ada beberapa pesakit yang telah hadir dalam taklimat ni. Sebelum pada itu, kita bahagikan kepada dua sesi taklimat ni. Yang pertama ialah penerangan daripada Datuk Seri Ustaz mengenai kaedah gangguan. Yang ini, maaf saya, rawatan asas gangguan, iaitu yang melibatkan rawatan diri, rawatan rumah dan juga rawatan amalan bersanad. Tapi pada malam ini kita fokus hanya kepada rawatan diri dan juga rawatan rumah. Okey, kemudian sesi yang kedua kita akan buka soalan daripada pesakit. Sekiranya pesakit, dia ada dua kaedah, sama ada bertanya di dalam ni ataupun boleh type message, di mana saya akan baca apa juga soalan yang dikemukakan oleh pesakit-pesakit. Kita ada bahagian ruangan chat yang di bawah tu, kalau peserta nampak ada chat tu, kita boleh type apa saja persoalan ataupun apa saja pencerahan yang kita perlu daripada Datuk Seri Ustaz. Okey Ustaz, kita mulakan. Saya mohon Ustaz memberi pencerahan mengenai rawatan asas gangguan yang melibatkan rawatan diri dan yang keduanya mengenai rawatan rumah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan rahmat daripada Allah, malam ni kita sekali lagi dapat ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ni, Cik Amiruddin, dan terima kasih kepada isteri saya, pengarah program kita. Dan seterusnya kepada perawat-perawat, kepada peserta-peserta ataupun pesakit-pesakit untuk bulan Januari. Okey. Malam ni seperti yang disebut oleh moderator, kita ada dua sesi lah. Satu sesi berkaitan dengan SOP, SOP rawatan. Sekejap, saya nak buka live sekejap. Okey, malam ni kita nak bagi penerangan berkaitan dengan SOP ataupun prosedur rawatan bersama dengan saya dan juga bersama dengan Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah. Okey, kenapa saya menyediakan SOP rawatan? Pertama sekali disebabkan kerana kebanyakan pesakit yang nak mendapatkan rawatan dengan saya ni, mereka nak mendapatkan rawatan dengan kepakaran yang saya ada. Jadi dengan kepakaran yang saya ada itu, saya menyediakan satu prosedur. Agar dengan prosedur ini, ianya akan dapat memberi lebih kaedah dan juga
lebih kepada cara yang terbaik untuk mendapatkan rawatan, maka saya menyediakan SOP rawatan. Apa SOP rawatan yang ada di Darul Ruqyah supaya SOP rawatan ini dapat membezakan di antara pusat rawatan Darul Ruqyah dengan pusat rawatan yang lain. Yang keduanya bagi mengelakkan tiruan ataupun mereka-mereka yang mengaku daripada pusat rawatan Darul Ruqyah tetapi mereka tidak mengamalkan kaedah-kaedah yang telah diterapkan oleh saya. Jadi SOP rawatan asas ni kita ada 3 kaedah rawatan. Yang pertamanya, bila tuan-tuan dan puan-puan nak mendapatkan rawatan, apa yang perlu tuan-tuan buat? Pertama sekali, tuan-tuan perlu buat scan. Apa makna scan? Scan maknanya mengenal pasti gangguan yang ada dalam tubuh badan tuan-tuan dan puan-puan. Di mana tuan-tuan nak buat scan? Tuan-tuan boleh buat scan dengan 2 cara. Satu cara iaitu melalui online. Online tu melalui saya sahaja. Boleh WhatsApp saya 012-508-1525. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke pusat rawatan resmi saya, iaitu HQ saya di Pendang dan juga cawangan saya iaitu di Batu Cave, di mana saya beroperasi pada setiap hari Sabtu. Di Batu Cave, tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa perunding iaitu Cik Amiruddin kita yang saya bagi amanah untuk jaga Batu Cave. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan datang jumpa Cik Amiruddin. Kalau di Batu Cave akan isi borang scan. Dengan borang scan itu nanti Cik Amiruddin akan WhatsApp saya. Jadi maknanya keputusan scan itu hanya dikeluarkan oleh saya sahaja. Kemudian, bila tuan-tuan sudah dapat keputusan scan. Keputusan scan tu saya bagi tahu ada 2 faktor kemasukan gangguan dalam tubuh badan tuan-tuan dan puan-puan. Faktor pertama saya namakan faktor sakabaka, iaitu faktor gangguan dalaman. Faktor yang kedua adalah faktor gangguan luaran. Okey, 2 faktor tu sahaja. Kadang-kadang saya bagi tahu 40%, 50%, kadang-kadang 50%, kadang-kadang 60%. Itu sebagai satu piawaian untuk menentukan tahap gangguan tuan-tuan dan puan-puan sebelum tuan-tuan mendapatkan rawatan. Jadi bila tuan-tuan datang ke pusat rawatan, kami akan bekalkan borang scan dan juga kami akan bekalkan kad temu janji. Pastikan kad temu janji itu jangan hilang. Jika sekiranya kad temu janji itu hilang, maka tuan-tuan perlu memulakan proses daripada awal. Sebab apa? Sebab pada ketika itu kita nak cek balik tahap tuan-tuan dan puan-puan. Macam tuan-tuan pergi jumpa doktor lah. Dia akan minta kad temu janji sebab dia nak tengok tahap tahap kesihatan rohani tuan-tuan dan puan-puan. Kalau doktor tahap kesihatan jasmani dia. Jadi kad temu janji itu jangan hilang. Kalau hilang, saya tidak boleh pantau tahap gangguan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan hilang, saya tak boleh pantau tuan-tuan punya alat bantu yang tuan-tuan guna pakai. Sebab itu untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya menyediakan platform ini untuk memberi maklumat kepada pesakit-pesakit supaya mereka ada saluran. Mereka ada saluran. Kalau sekiranya mereka nak guna alat bantu saya, nak guna produk saya, nak guna ubat saya, ada tindak balas apa patut mereka buat. Sebab tu saya sediakan platform ni. Jadi saya sediakan platform ini sebab itu nanti saya akan tanya. Contohlah, tuan-tuan pakai ubat tak ada kesan. Saya akan tanya, tuan-tuan masuk tak program taklimat saya ini? Kalau tuan-tuan tak masuk program taklimat, maknanya tuan-tuan tidak mengambil peduli kaedah rawatan yang saya terangkan. Sebab saya tengok hari ini, kebanyakan daripada kita ni kurang mengambil kepedulian kaedah-kaedah yang kita terangkan. Apa yang mereka ambil peduli bila mereka pakai ubat ataupun alat bantu saya, bila mereka sakit mereka berhenti. Mereka tak tahu apa solution. Jadi mereka WhatsApp saya tak balas WhatsApp mereka sebab mereka WhatsApp personal. Sebab itu saya buat grup WhatsApp khas untuk pesakit-pesakit
yang mana mendapatkan rawatan dengan saya untuk saya memberi prioriti ataupun keutamaan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya katakan bahawa taklimat-taklimat macam ni penting. Sebab taklimat ini akan memberi garis panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana tuan-tuan nak guna. Okey, kepada mereka yang dah guna alat bantu saya. Alat bantu saya ada 5 sahaja yang rawatan asas. DRQ2, DRQ3, DRQ4, DRQ5 dan juga DRQ1. Kaedah saya rasa saya dah terangkan dan Cik Amirul pun dah terangkan semasa tuan-tuan mendapatkan produk ataupun alat bantu di pusat rawatan. Kaedah saya tak mau terangkan kat sini. Sebab kaedah kalau di HQ, kalau di Pendang, saya dah terangkan betul-betul. Mana nak guna dulu? DRQ2 guna untuk minum, DRQ3 guna untuk mandi, DRQ4 guna untuk mandi, DRQ3 guna untuk minum. Petang, DRQ5 itu ada kod-kod dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya sengaja tidak tulis. Kenapa saya sengaja tidak tulis? Sebab kaedah ini tidak semua orang boleh guna pakai. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan rawatan sahaja boleh guna pakai. Jadi, bagi mereka yang mendapatkan rawatan pada minggu lepas, maknanya minggu ini adalah minggu yang pertama, maknanya dah 7 hari dia guna pakai alat bantu saya. Jadi 7 hari itu dia boleh tengok balik tahap keberkesanan gangguan yang ada dalam tubuh badannya. Kalau tidak ada apa-apa tindak balas, mudah sahaja teruskan guna ubat sampai 21 hari. Kalau berlaku tindak balas, apa patut buat? Saya dah terang dah hari itu. Kalau berlaku tindak balas ketika mana menggunakan alat bantu saya, maka kurangkan dos. Maknanya kalau minum pagi 3 titis, kurangkan daripada 3 titis, gunakan 2 titis. Mandian pun sama. Kalau 3 titis, turunkan menjadi 2 titis. Ini untuk mereka yang dah guna 7 hari. Tapi kalau mereka yang baru ambil produk semalam, baru pakai 2 hari, kalau ada tindak balas, wajib teruskan pemakaian ubat tadi. Sebab kalau dia baru pakai 2 hari, 3 hari, dia belum tentu ada tindak balas. Dia ada faktor lain. Jadi tuan-tuan, kalau sekiranya ada tindak balas yang kuat, pastikan sabar dan tahan dalam masa 7 hari. Pastikan dulu benda tu. Kemudian selepas 7 hari berlaku tindak balas, saya beritahu tadi kurangkan dos. Bila masuk minggu kedua, maknanya hari ke-8, kurangkan dos. 1 dos kurangkan. Lepas seminggu lagi, kalau sekiranya gangguan itu kuat dalam badan tuan-tuan dan puan-puan, kalau pakai rasa sakit, apa perlu buat? Produk itu guna selang-selang. Apa makna selang-selang? Guna hari ini, besok jangan guna. Guna lusa, tulat jangan guna. Pastikan kegunaan alat bantu itu mesti juga 21 hari. Cuma prosesnya ambil masa sedikit. Sebab syarat untuk proses asas yang pertama, wajib untuk minum dan mandi selama 21 hari walaupun secara selang-selang. Taklimat ini tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat penting. Sebab kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak mengikuti SOP rawatan yang betul, ianya akan menjadi masalah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab gangguan yang ada di dalam badan tuan-tuan dan puan-puan itu bukan gangguan yang kecil-kecil anak. Gangguan yang sangat-sangat kuat. Sebab itu saya selalu kata, mana-mana yang datang pusat rawatan saya ni dah berawat berpuluh-puluh bomo, beribu-ribu duit dah habis. Jadi bila datang pusat rawatan saya ni, jangan sekadar nak try and error. Tuan-tuan mesti meletakkan kepercayaan 100% dengan SOP yang saya sediakan. Sebab itu saya tak main-main. Orang yang nak dapatkan rawatan dengan saya, mesti kena ikut SOP yang betul. Kalau dia tidak mengikut SOP yang betul, dia tidak boleh mendapatkan rawatan dengan saya. Dalam erti kata, dia buang masa dia. Sebab itu kena jaga. Selepas habis 14 hari, saya buat rawatan asas, kulit menjadi gatal. Soalan sekali lagi saya jawab.
Kenapa bila tuan-tuan guna alat bantu saya, dia ada tindak balas yang lain? Sebab dengan tuan-tuan menggunakan alat bantu saya, dia automatik akan buat fully scan. Fully scan tu contoh macam dia pakai, kenapa badan dia gatal? Gatal itu kerana dia ada masalah berkaitan dengan kulit dan darah dia yang ada gangguan. Yang itu akan datang, kita akan masuk pada rawatan khusus. Kita akan masuk kepada rawatan khusus. Macam tuan-tuan sakit jasmani lah. Tuan-tuan jumpa dengan doktor. Doktor akan bagi ubat kepada tuan-tuan dan perempuan. Bila tuan-tuan guna pakai ubat, kalau sekiranya ada tindak balas, rupanya bila kita buat medical check up, baru kita tahu rupanya penyakit tuan-tuan dan perempuan itu bukan satu penyakit. Ada berbagai-bagai jenis penyakit. Begitulah dengan gangguan. Bila tuan-tuan guna pakai alat bantu saya, secara automatically dia akan buat fully scan kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan jangan risau. Apa sahaja tindak balas yang ada, tuan-tuan boleh maklumkan dekat saya. Boleh WhatsApp saya direct. Bagi tahu apa tindak balas yang berlaku, sebab dengan tindak balas yang berlaku kepada tuan-tuan dan perempuan nanti, saya akan memberi solution kepada tuan-tuan dan perempuan apa patut buat. Kalau dapat tindak balas itu, tuan-tuan WhatsApp saya direct. Tuan-tuan jangan WhatsApp dalam grup WhatsApp. Sebab setiap pesakit, kes dia tidak sama. Nanti kalau saya jawab, maka orang lain akan menjadi masalah. Kenapa saya tak jadi macam ni? Ada orang bila dia pakai alat bantu saya, dia muntah. Ada orang bila dia pakai alat bantu saya, tiba-tiba keluar paku. Disebabkan kerana masalah gangguan kita tidak sama. Yang itu tuan-tuan akan direct jumpa saya. Kalau di Pendang Kedah, masa tuan-tuan datang 21 hari, tuan-tuan akan cerita pada saya apa tindak balas dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, langkah yang pertama adalah wajib pastikan tuan-tuan boleh dapatkan rawatan dengan menggunakan alat bantu 21 hari. Saya menyediakan saluran ini nak cerita pada tuan-tuan apa patut tuan-tuan buat kalau sekiranya tuan-tuan tidak melepasi 21 hari. Maknanya tuan-tuan bila dapat ubat saya, bila dapat alat bantu saya, pastikan dulu guna ikut kaedah dia. 3 titis minum, 3 titis untuk mandi, kena guna dulu selama 7 hari. Jangan guna 1 hari, 2 hari ada tindak balas berhenti, tak boleh. 7 hari baru kita boleh diagnosis balik kes tuan-tuan dan perempuan. Lepas fasa 7 hari, kalau berlaku juga apa patut buat? Kurangkan dos. Dengar betul-betul lah. Kurangkan dos. Kalau 3 titis, kurangkan 2 titis. Pastikan 7 hari dulu buat. Kalau sekiranya tindak balas juga, barulah selang sehari, barulah kita akan proses kaedah seterusnya. Jadi itu untuk fasa yang pertama tuan-tuan mendapatkan rawatan dengan saya. Sebab itu untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, kenapa untuk tahun 2022 ini saya menyediakan SOP rawatan. Nak dapatkan rawatan dengan saya, mesti wajib gunakan 5 produk ini. Kalau tuan-tuan tak guna 5 produk ini, ataupun tuan-tuan guna produk ikut suka hati tuan-tuan dan perempuan, saya tidak boleh mendiagnosis kes tuan-tuan. Katalah tuan-tuan beli produk ni, tuan-tuan ikut akai tuan-tuan nak buat kan, saya tak boleh pantau. Sebab itu saya tekankan SOP. Sebab dengan SOP ini kita boleh mengenal pasti faktor kebocoran gangguan yang ada dalam badan tuan-tuan dan perempuan. Jadi langkah yang pertama, fasa pertama yang perlu tuan-tuan buat sebelum mendapatkan rawatan dengan saya, wajib buat scan dulu. Kalau tuan-tuan tak buat scan dengan saya, tuan-tuan beli produk ikut suka hati tuan-tuan dan perempuan, saya tidak akan bertanggungjawab dengan apa yang berlaku kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan minta saya pantau pun saya tak boleh pantau. Sebab SOP tidak ikut betul-betul. Okey, jadi fokus tuan-tuan sekarang, fasa pertama, pastikan bahawa tuan-tuan boleh untuk menggunakan alat bantu saya selama 21 hari. Yang ni kena pastikan dulu. Saya beritahu dah tadi ya. Guna dulu 7 hari. Kalau ada tindak balas, kurangkan dos. Daripada 3 titis menjadi 2 titis. Lepas minggu lagi, kalau sekiranya ada tindak balas, buat selang-selang. Hari ni buat, besok tak payah buat. Selesai. Masuk minggu yang ketiga, bila ada tindak balas, boleh buat sistem wakalah, wakil bagi pihak.
Ada 3 kaedah untuk mengurangkan rasa sakit apabila tuan-tuan ada gangguan tadi. Jadi fokus pertama kena pastikan buat 21 hari. Kalau tuan-tuan tidak berjaya untuk langkah yang pertama, tuan-tuan jangan harap untuk masuk langkah yang kedua. Tuan-tuan tak kelepas untuk langkah yang kedua. Saya akan pastikan betul-betul tuan-tuan wajib buat langkah yang pertama tu 21 hari sebelum tuan-tuan nak pergi kepada fasa yang kedua. Okey, saya nak cerita pula fasa kedua. Fasa pertama untuk rawat badan pesakit. Fasa kedua untuk rawat sistem kepala pesakit. Macam mana saya rawat sistem kepala pesakit? Kebanyakan pesakit yang datang jumpa saya, bila saya tengok pada borang scan, selalunya mereka susah tidur malam. Mereka tidur malam jaga-jaga. Mereka tidur malam dialami oleh mimpi-mimpi tertentu. Maknanya rumah tuan-tuan dan perempuan ada gangguan. Bila rumah ada gangguan, apa patut buat? Saya namakan fasa kedua ini adalah rawatan rumah. Rawatan rumah. Rawatan rumah ni ada 2 kaedah. Kaedah pertama namanya pulih rumah. Apa tujuan pulih rumah ini? Pulih rumah tujuannya adalah untuk menghalau benda-benda halus yang ada dalam rumah tuan-tuan dan perempuan keluar daripada rumah. Macam mana kita nak buat pulih rumah dan pagar rumah itu, saya akan terangkan apabila tuan-tuan mendapat produk daripada Darul Ruqyah. Dalam ni saya tak terangkan kaedah tersebut. Sebab apa? Tak ada guna saya terangkan pada tuan-tuan dan perempuan kalau tuan-tuan tidak memiliki produk di depan tuan-tuan dan perempuan. Jadi kaedah itu bila tuan-tuan nak buat rawatan untuk rumah, saya bekalkan produk itu, saya akan terang nanti bagaimana cara guna pulih rumah tadi. Okey, pulih rumah ni kita nak halau benda halus itu keluar daripada rumah. Biasanya pulih rumah ni tak susah pun. Saya sediakan alat bantu saya akan ajar cara macam mana untuk tuan-tuan pulih, untuk halau benda halus daripada rumah tuan-tuan dan perempuan. Jadi rawatan rumah ada 2. Satu namanya pulih rumah, yang kedua namanya pagar rumah. Pulih rumah ni tuan-tuan dan perempuan, fungsi dia nak halau benda halus keluar daripada rumah. Fungsi yang kedua namanya pagar rumah. Pagar rumah saya akan buat dengan bahan saya 4 penjuru. Dan pagar rumah ini akan bertindak sebagai CCTV dekat rumah tuan-tuan dan perempuan. Maknanya apa? Maknanya dalam proses tuan-tuan buat rawatan, tiba-tiba berlaku kebocoran, gangguan di dalam rumah tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana saya nak mengatasi dia? Saya tidak perlu datang ke rumah tuan-tuan dan perempuan. Dengan saya melihat kepada produk yang saya bekalkan kepada tuan-tuan dan perempuan, saya sudah boleh mengetahui bahawa rumah tuan-tuan dan perempuan berlakunya kebocoran. Sebab itu untuk rawatan rumah ni, saya sangat jaga daripada ejen dengan stoki saya dulu lagi saya dah pesan. Pulih rumah dan pagar rumah hanya boleh dibuat oleh HQ sahaja. Maknanya bila tuan-tuan nak buat rawatan rumah nanti, produk rumah hanya akan dibekalkan oleh saya sahaja. Sebab bila tuan-tuan nak buat pagar rumah dan pulih rumah, saya kena buat scan dulu dekat rumah tuan-tuan dan perempuan. Caranya bagaimana? Selepas 21 hari, tuan-tuan WhatsApp saya, kemudian cerita hantar gambar rumah tuan-tuan dan perempuan, maka saya akan post produk direct kepada tuan-tuan dan perempuan. Produk saya tak sediakan dekat pusat rawatan. Produk untuk rawatan rumah saya tidak sediakan di pusat rawatan. Ianya mesti dibeli secara online. Dan proses untuk scan itu, tuan-tuan dan perempuan boleh WhatsApp saya direct. Okey ya. Pulih rumah dan pagar rumah adalah fasa kedua. Jadi, bagi mereka yang dah melepasi minggu yang pertama, mereka kena standby untuk buat rawatan pulih rumah ataupun pagar rumah. Kalau mereka nak teruskan. Kalau sekiranya mereka rasa mereka dah selesa, mereka tak mau meneruskan rawatan, yang itu tidak menjadi masalah. Kerana saya tidak mensyaratkan untuk mereka buat pulih rumah dan pagar rumah. Melainkan mereka nak meneruskan rawatan bersama dengan saya. Sebab kalau mereka rasa selesa, rawatan kali pertama dah selesai, mereka tak buat rawatan rumah,
keberangkalian sebulan ataupun 2 bulan selepas mereka mendapatkan rawatan, mereka akan kembali sakit kerana mereka tidur dalam rumah yang tidak dipagar, menjadi asbab kepada benda halus itu dia akan masuk melalui gelombang tidur kita. Jadi pagar rumah ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang tanya saya, pulih rumah harga dia berapa? Pulih rumah saya dah tetapkan, pulih rumah RM100. Pagar rumah RM200. Pagar rumah tu dia mahal sikit sebab apa? Pagar rumah itu dia boleh tahan antara 2 sehingga 3 tahun. Pagar rumah tu kita tak buat banyak kali, biasanya kita buat sekali 2 kali saja. Bagusnya pagar rumah ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya gangguan dia nak masuk ke dalam diri tuan-tuan dan puan-puan, bila ada pagar rumah itu akan bertindak untuk vacuum dulu gangguan ke dalam botol yang saya buat. Jadi maknanya kalau tuan-tuan kena kali kedua, dia punya kena tu tidak sekuat kali pertama. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya tuan-tuan, kalau buat rumah, benda yang tuan-tuan jaga adalah security. Tuan-tuan jaga adalah keselamatan. Kita buat pagar rumah, kadang-kadang kita buat CCTV, beribu harga CCTV tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat pagar rumah kadang-kadang, kita buat pagar tu kadang-kadang 10,000, kadang-kadang 20,000, kadang-kadang 30,000. Tapi pagar daripada gangguan ni kadang-kadang 200 pun orang anggap mahal. Sebab itu saya kata kalau 200 pun tuan-tuan anggap mahal, untuk jaga benteng diri tuan-tuan dan puan-puan, tak apa, tuan-tuan boleh buat sendiri. Sebab itu bila orang tanya saya, pagar itu fungsi dia apa? Fungsi pagar itu sebenarnya adalah untuk jaga rumah tuan-tuan dan puan-puan daripada gangguan. Rugi tuan-tuan dan puan-puan bila tuan-tuan dah rawat diri tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba tuan-tuan tak buat pagar rumah tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat rugi. Sebab akan datang sakit tuan-tuan itu akan datang balik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk malam ni, pada Cik Amirul, saya tidak mengambil masa yang panjang. 2 sahaja. Pertama, fasa pertama kita, apa yang perlu tuan-tuan selesaikan fasa yang pertama, pastikan alat bantu yang saya sediakan mesti dan wajib guna selama 21 hari. Barulah boleh tuan-tuan masuk pada fasa yang kedua. Kalau sekiranya tuan-tuan masuk fasa kedua tanpa habis fasa 21, tuan-tuan sebenarnya sedang buang masa dan juga buang duit tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila buat rawatan, tuan-tuan jangan kelang kabut. Ada yang kadang-kadang nak rawat diri, nak rawat rumah, nak rawat semua. Jangan kelang kabut. Sebab rawatan perlu diproses. Bila kita bagi produk, bila kita bagi ubat, bila kita bagi alat bantu, proses penterapian itu sangat penting. Jangan tuan-tuan dan puan-puan kita tak terapi, nak buat semua sekali. Ustaz, saya nak buat pagar rumah, saya nak buat pulih rumah, saya nak rawat diri, saya nak buat amalan bersanad. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, dia sangat-sangat bahaya. Jadi pastikan dulu fasa pertama settle. Kalau tuan-tuan boleh melepasi fasa pertama 21 hari, potensi untuk kesembuhan tuan-tuan dan puan-puan dah 30%. Tuan-tuan berjaya lepas pagar rumah dengan pulih rumah, tuan-tuan sudah berjaya ke 60%. Kalau tuan-tuan dapat pula yang ketiga, minggu depan saya akan terang apa itu amalan bersanad. Dengan 3 proses asas ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan lalui dengan cara yang betul, saya yakin dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan dapat sedikit sebanyak mengurangkan masalah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kadang-kadang produk saya dan alat bantu saya ini ada di rumah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan tak guna pakai ubat saya disebabkan kerana bila tuan-tuan pakai tuan-tuan sakit, maka tuan-tuan berbohong dengan saya, maka ianya akan menjadi masalah bukan pada saya tapi pada diri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya rasa itu saja penerangan untuk malam ini. Saya serah balik kepada Batu Moderator. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan mengenai tahap ataupun fasa-fasa rawatan, dimulakan dengan rawatan diri, kemudian kita terus ke rawatan rumah dan insya-Allah pada peringkat ketiga ialah rawatan amalan bersanad. Saya nak minta pencerahan sikit. Jadi tadi Ustaz ada menyebut mengenai kebocoran. Boleh share sedikit tak Ustaz kepada pesakit malam ni secara ringkas yang dimaksudkan dengan kebocoran pada pulih rumah dan juga pada pagar rumah. Terima kasih Ustaz.
Okey, terima kasih kepada Cik Amiruddin. Okey, kebocoran ni maknanya faktor gangguan itu dia masuk balik ke dalam rumah kita. Kenapa faktor gangguan itu masuk balik ke dalam rumah kita? Ada banyak faktor. Contoh, apabila berlaku kematian di dalam satu-satu rumah, kita sedia maklum bila berlaku kematian sahaja, maka akan berlakulah qorin akan keluar daripada tubuh badan seseorang. Bila qorin ni keluar daripada tubuh badan seseorang, maka akan terbatallah pagar rumah dan pulih rumah. Ataupun berlakunya kelahiran. Lahir sahaja bayi, maka ibu tadi dia berpantang di dalam rumah, maka rumah itu batal daripada segi pulih dan pagar rumah. Jadi pulih rumah dan pagar rumah ni hanya akan terbatal bila berlaku kematian dan kelahiran. Maknanya kalau siapa nak jaga, kena jaga betul-betul. Jangan biarkan rumah kita berlaku kematian dan kelahiran. Kalau berlaku, ambil langkah berjaga-jaga, buat balik rawatan pulih rumah dan pagar rumah. Selesai. Boleh tak berlaku sekiranya pulih rumah itu terbatal dengan kehadiran orang-orang yang ada gangguan? Boleh. Jadi rumah ni dia ada dua masalah. Satu pulih, satu pagar. Pagar ni akan terungkai bila dua benda sahaja. Berlaku kelahiran, berlaku kematian. Sebab qorin yang ada dalam tubuh badan itu sangat-sangat kuat. Itu satu. Pulih rumah ni akan terbatal kalau sekiranya ada gangguan daripada luar. Contoh, anak kita. Kita sakit. Isteri kita sakit. Kita buat rawatan seorang. Tapi anak kita ni, kita nampak macam tak sakit. Tapi kadang-kadang anak kita pergi sekolah. Masa pergi sekolah tu ada benda ikut dia. Masuk ke dalam rumah kita. Maka pulih rumah kemungkinan akan terbatal. Jadi bila terbatal tu macam mana kita nak scan? Semasa tuan-tuan buat double scan dengan saya akan mengenal pasti apakah rumah tuan-tuan dan perempuan bocor ataupun tidak. Jadi tuan-tuan kena hantar gambar dekat saya, kena hantar gambar mereka yang tinggal dalam rumah. Barulah pada ketika itu, semasa saya buat double scan, saya akan mengesan bahawa berlaku kebocoran di rumah tuan-tuan ataupun tidak. Itu satu step. Step yang kedua, saya akan melihat kepada botol 4 penjuru yang saya berikan pada tuan-tuan dan perempuan. Saya akan bekalkan 4 botol. Dekat botol ni ada nombor 1, 2, 3, 4. Untuk mewakili gangguan jin yang ada dalam rumah tuan-tuan dan perempuan. Maknanya kalau tuan-tuan duduk di Johor Bahru, tuan-tuan bagi tahu rumah tuan-tuan ada gangguan. Sedangkan rumah tuan-tuan telah dipagar. Apa yang akan saya buat? Saya akan minta tuan-tuan hantar balik gambar pagar yang saya berikan pada tuan-tuan dan perempuan. Dekat situ ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3, ada nombor 4. Dekat situ saya boleh tengok nombor apa yang kering ataupun turun ataupun kosong. Sebab dekat situ jin yang mewakili rumah tuan-tuan dan perempuan sama ada Islam ataupun kafir. Jadi dengan kaedah macam ini saya tidak perlu ke rumah tuan-tuan dan perempuan. Bukankah benda itu memudahkan tuan-tuan dan menjimatkan tuan-tuan dan perempuan? Kalau tuan-tuan nak buat pagar rumah, tuan-tuan panggil pelajar-pelajar tahfiz sebagai contoh. Tuan-tuan kena menyediakan ribuan ringgit. Sebab apa? Tuan-tuan kena bagi mahar tahfiz lagi. Tuan-tuan kena sediakan makanan. Jadi dengan kaedah yang saya buat ini, tuan-tuan dan perempuan, pulih rumah RM RM100, pagar rumah RM200 yang boleh diguna pakai lebih kurang 2 sehingga 3 tahun tuan-tuan dan perempuan. Jadi kebocoran itu nanti tuan-tuan juga akan belajar insya-Allah dalam kursus perawat. Bagaimana tuan-tuan mengesan gangguan dalam badan, bagaimana tuan-tuan nak mengesan rumah ada gangguan, dan bagaimana tuan-tuan nak mengesan kebocoran gangguan dalam diri, bagaimana tuan-tuan nak mengesan kebocoran gangguan dalam rumah, macam mana tuan-tuan nak mengesan kebocoran gangguan apabila tuan-tuan melaksanakan amalan-amalan bersanad yang saya bagi. Itu kita ada dia punya kaedah-kaedahnya yang tertentu insya-Allah. Terima kasih Cik Amir. Okey, terima kasih Ustaz. Ada satu soalan Ustaz. Sekarang saya telah selesai pulih rumah dan dalam proses pulih rumah 21 hari. Saya pun tak faham sangat soalan dia ni Ustaz. Sekarang saya telah selesai pulih rumah dan proses pulih rumah 21 hari. Okey. Macam ni, bagi mereka yang telah selesai untuk buat rawatan rumah tu maknanya
dia dah buat dah kaedah rawatan rumah selama 21 hari. Jadi lepas dia buat pulih rumah dan pagar rumah selama 21 hari, apa pula patut dia buat? Mudah sahaja. Buat kaedah seterusnya, iaitu double scan kali kedua. Jadi semasa double scan kali kedua, apa yang nak kena cerita dekat saya? Pertama, hantar nama. Yang kedua, hantar keputusan scan yang lepas. Sekiranya tuan-tuan ada kad temu janji, lagi mudah. Terus hantar sahaja kad temu janji, sebab saya akan melihat kepada fasa seterusnya untuk saya buat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada mereka yang dah nak buat pulih rumah dan pagar rumah sama ada sebelum ataupun selepas, yang itu kena WhatsApp saya direct. Sebab kes itu dia tak sama. Bila WhatsApp saya direct, saya akan tengok pada kad tadi, baru saya akan bagi tindakan apa yang patut dia buat selepas daripada itu. Maknanya soalan tadi saya faham lah. Maknanya dia dah buat pulih rumah dan pagar rumah selama 21 hari, apa tindakan seterusnya? Tindakan seterusnya mudah saja. WhatsApp dekat saya keputusan scan terakhir, kemudian bagi nama, nanti saya akan buat double scan kali kedua, lepas tu baru kita masuk fasa ketiga, iaitu amalan bersanad. Puan-puan. Amalan bersanad tu insya-Allah saya akan terang minggu depan. Apakah yang saya maksudkan amalan bersanad? Amalan bersanad maknanya amalan yang kita bagi untuk tuan-tuan bentengkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Cuma amalan bersanad saya ini, kaedah terbaru ni saya bagi melalui produk amalan saya. Kenapa saya bagi melalui produk amalan saya? Sebab jika sekiranya saya tidak beri melalui produk amalan saya, bila tuan-tuan nak ambil amalan, tuan-tuan kena buat amalan dulu. Contoh, saya bagi baru ni, nak bagi baru ni 30 hari bulan, amalan Bismillah 40. Maknanya, dulu-dulu mereka ambil amalan bersanad saya, mereka kena buat dulu amalan 40 hari. Kalau sekiranya gagal, kena ulang balik. Jadi saya cuba mudahkan tuan-tuan dan puan-puan dengan saya bagi praktikal bersanad. Maknanya tuan-tuan ambil produk amalan bersanad saja, automatically tak perlu buat 40 hari. Itu saya. Saya adalah orang yang memikirkan apakah kaedah yang mudah untuk tuan-tuan buat. Sebab itu kerja saya. Sebab itu saya kata, kalau tuan-tuan sendiri yang nak proses buat amalan, nak baca, maknanya tuan-tuan sendiri yang kena pergi ke laut untuk tangkap ikan. Tapi kalau tuan-tuan menggunakan kaedah yang saya buat, ibarat tuan-tuan dah pergi restoran, makanan semua dah ada dekat depan. Tetapi tuan-tuan perlu membayarlah makanan yang duduk dekat depan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kita proses nak masak, kita proses nak beli benda-benda untuk kita masak. Tuan-tuan hanya duduk dekat rumah, jalankan sahaja proses rawatan. Dia tak teruk. Jadi 3 fasa ni tuan-tuan dan puan-puan, saya akan memastikan tuan-tuan guna pakai dengan cara yang betul. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, mungkin ada yang dalam fikiran pesakit ni bermain-main soalan mengenai isu kematian dan juga kelahiran. Okey Ustaz, sekiranya kematian tu berlaku di luar rumah dan juga kelahiran berlaku di luar rumah, contohnya kematian berlaku di hospital, kelahiran juga berlaku di hospital, tapi jenazah dan juga ibu serta bayi itu berpantang di dalam rumah. Adakah itu menyebabkan pulih dan pagar rumah terbatal, Ustaz? Ya, terbatal. Dia kira macam ni. Dia kira bila mayat keluar daripada rumah, maknanya dia mati di hospital. Tapi kita bawa balik. Bila kita bawa balik, korin dah keluar daripada badan. Tapi korin itu masih aktif. Dia masih berlega dalam rumah. Jadi sebab itu dia terbatal. Itu satu. Yang keduanya, ianya melibatkan perwarisan. Waris. Baju dia masih ada kat rumah. Bahan-bahan dia masih ada dekat rumah. Jadi dia akan menjadi masalah. Sebab korin ni dia tidak mati. Bila kita meninggal dunia, korin ni adalah bangsa jin. Jadi sebab itu kadang-kadang bila orang mati, tapi dia akan dengar macam arwah si mati itu datang. Sebenarnya bukan. Itu korin dia. Jadi saya mencipta satu kaedah supaya korin tu jangan datang balik rumah. Bila korin datang balik rumah, ada yang kadang-kadang benar halus tu bersama dengan isteri dia. Dulu kita kaji dengar. Suami dah meninggal dunia, tapi suami dia seolah-olah datang. Itu kadang-kadang ilmu yang dipelajari oleh suami dia. Kadang-kadang korin daripada suami dia. Jadi kita nak mengelakkan benda itu agar daripada dia datang, maka saya buat satu formula. Maknanya bila berlaku kematian,
Bila berlaku saja kelahiran, benda yang patut kita buat adalah kaedah-kaedah tadi. Tapi kalau tuan-tuan masih nak buat pengkajian, tuan-tuan boleh masuk ilmu perubatan saya, kursus perubatan saya. Nanti masa tuan-tuan masuk latihan kursus perawat nanti, tuan-tuan akan tahulah bila saya bekalkan tuan-tuan pergi jampi di rumah orang yang berlaku kematian, baru tuan-tuan akan dapat rasa apa yang saya cerita ini ada kebenaran dia. Itu semasa tuan-tuan buat praktikal nanti. Wallahu a'lam. Ataupun saya ambil contoh Cik Amirul, katakan ahli keluarga kita, dia tak duduk dengan kita. Katalah apa tu, katalah anak kita, dia tak duduk dengan kita. Dia kahwin, dia duduk dekat luar. Kebetulan dia apa tu, dia bersalin dekat hospital. Kemudian masa dia nak balik rumah dia itu, dia rasa nak buang air kecil. Dia nak singgah rumah kita sebentar sahaja, 5 minit. Dia masuk rumah kita, automatik terbatal. Sebab itu kita kena jaga. Ini yang saya kata ni. Kehidupan kita dengan makhluk halus ni, kalau kita tidak jaga, kita sedang hidup bersama dengan mereka. Kita nampak macam susah lah Ustaz nak jaga. Kenapa kita tak fikir COVID pun macam tu? Ini isu dia. Sebab itu saya cerita benda ni agar kita dapat tengok daripada sudut pandang Islam. Kenapa Islam sangat menitik beratkan benda-benda tadi? Kenapa Islam sangat menitik beratkan? Contohlah saya beritahu. Kenapa Islam menitik beratkan persoalan aurat? Sebab dengan kita melihat kepada aurat tadi, syaitan boleh masuk ke dalam badan kita. Tapi kita tak jaga. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kalau kita tengok daripada segi gangguan itu, dia boleh masuk bila-bila masa. Contohlah saya kata, kita tengok wanita yang buka aurat, kita rasa tak ada apa-apa, mungkin berdosa saja. Padahal ain boleh terjadi. Nampak tak? Ain boleh terjadi melalui kita melihat kepada wanita yang buka aurat. Apatah lagi kalau kita melihat kepada benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Tapi benda ni orang tak nampak. Tapi kalau macam saya sebagai pengamal perubatan, saya nampak. Sebab apa? Sebab saya terlibat dalam praktikal perubatan. Jadi sebab itu saya kata, pertama sekali, kita ni tak pernah scan diri kita. Kita rasa kita sihat. Ini masalah dia. Macam penyakit jasmani lah. Tuan-tuan pergi scan tengok. Mesti tuan-tuan akan ada. Kolesterol, kecil manis, darah tinggi. Mesti akan ada salah satu. Tapi sebab kita tak buat medical check up, itu satu. Lepas tu saya selalu pesan, buat medical check up. Jangan tunggu sakit baru nak buat. Itu satu. Yang keduanya, kita tidak pernah merawat diri kita. Sebab kita tak pernah scan. Yang ketiga, kita tak pernah jaga pun faktor rumah kita. Sedangkan rumah kita itu selalu tempat kita tidur. Bayangkan anak-anak kita tak ada apa-apa. Kita buat rumah. Kita buat rumah. Kita buat rumah untuk apa? Untuk berlindung daripada panas. Untuk keselamatan ahli keluarga kita. Dekat rumah, security kita buat apa? Kita buat pagar. Kita tak mau pencuri masuk. Kita pasang CCTV. Tapi benda-benda halus ni kita tak jaga. Kita tak jaga benda halus. Tiba-tiba kita kena. Ada juga orang kata pada saya, pasal apa benda halus ni Tuhan cipta? Banyak kerja lah tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebagai pelengkap. Allah cipta syaitan, Allah cipta jin ni untuk ujian pada kita. Itu bukan isu dia. Isu dia kebaikan banyak yang Allah bagi pada kita. Allah lahirkan kita di atas muka bumi. Allah bagi udara pada kita. Allah bagi rezeki. Kita tak nampak apa benda-benda macam tu. Tapi bila Allah uji kita, kita duk tanya, pasal apa Allah buat jin? Tuan-tuan kena ingat, kalau Allah tidak buat nyamuk, maka tak ada lah reset tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Allah buat itu di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Allah buat jin ke, Allah buat siang, Allah buat malam, itu adalah kehendak Allah. Hari ni orang tanya juga, kenapa Allah cipta Dajjal? Kenapa Allah cipta Ya'juj Ma'juj? Bukan urusan kita. Urusan kita hamba ni, kita ikut flow yang Allah Subhanahu Wa Taala dia buat. Itulah yang terbaik. Sebab itu saya kata, dalam keadaan sekarang, apa yang perlu kita cari adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Cik Amirul. Okey Ustaz, balik kepada rawatan diri ya. Okey. Ya. Sekiranya pesakit sebelah pagi dia menggunakan titisan sebelah petang. Okey, kemudian sebelah petang pun dia meneruskan menggunakan sebelah petang. Adakah ia akan memberi apa-apa kesan ataupun impak kepada diri pesakit? Contohnya pagi dia akan gunakan 2 DRQ2, okey, tetapi dia gunakan DRQ4.
Okey. Okey, Dia terima kasih. RQ3. Faham, Dia faham. okey, faham Dia RQ3. Jadi lepas tu petang digunakan balik di RQ3, dia susul ikut kaedah yang petang. Adakah memberi kesan pada diri pesakit itu? Ataupun adakah dikira 1 hari untuk kaedah rawatan bila berlaku kesilapan? Okey, bagus soalan tu. Maknanya kalau dia tidak mengikut tata cara yang betul dalam penggunaan alat bantu, semasa dia jumpa saya akan datang selepas 21 hari, dekat situ saya akan cek satu-satu. Adakah dia guna alat bantu dengan cara yang betul ataupun tidak. Sebab sekiranya dia tidak menggunakan dengan cara yang betul, maknanya keberkesanan terhadap alat bantu yang diguna pakai itu tidak akan dapat membantu dia. Itu yang saya kata tadi, Cik Amirul. Kadang-kadang ada orang bila dia guna produk saya, dia sakit. Jadi dia dah guna kaedah saya. Maknanya kurangkan dos pun sakit juga. Jadi dia ambil pendekatan, dia tipu. Dia kata yang patutnya dia pakai, dia tak pakai. Dia ingat dengan benda macam tu dia selamat. Sebenarnya tak selamat. Sebab apa? Yang sakit bukan saya. Yang sakit itu tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau tuan-tuan menipu, maknanya tuan-tuan sedang menipu diri tuan-tuan dan perempuan. Jadi semasa saya buat double scan nanti, saya boleh tahu orang tu pakai ubat ataupun tak pakai ubat. Itu saya ada teknik. Macam polis, macam mana dia nak mengesan pencuri itu cakap betul ataupun tidak, dia ada kaedah dan cara untuk mengenal pasti. Balik pada soalan hari itu kan, macam mana kita nak kenal pasti? Dia ini rasuk betul-betul ataupun dia rasuk main-main. Kita ada mekanisme untuk kita tentukan dia ni menipu ataupun tidak. Maknanya kita kena tahu sampai tahap macam tu. Maknanya kalau dia tidak mengikut cara yang betul, walaupun 1 hari, ianya tidak akan ada keberkesanan ke atas rawatan. Sebab tu saya kata, fasa pertama ni pastikan betul-betul boleh dapat 21 hari. Kalau dulu Cik Amirul, masa kaedah produk saya yang lama, saya buat gunanya 14 hari. Sebab 14 hari itu dia kena konsisten. Kalau dia gagal 1 hari, kena ulang hari pertama. Bila saya buat pengkajian balik, kadang-kadang kaedah itu dia jadi sedikit masalah. Sebab kadang-kadang benda halus tu dia kacau. Maka untuk produk terbaru ni, saya top up siap-siap 21 hari. Kelebihan dia, kalau tertinggal, katakan dia buat hari ke-18, hari ke-19 dia terlupa, dia boleh sambung sahaja, dia tak perlu ulang daripada awal. Itu dia punya kelebihan. Itu dia punya kebaikan. Jadi sebab itu saya upgrade satu-satu. Kalau dulu Cik Amirul, masa saya tidak buat produk saya ni, saya minta orang bawa buah limau. 5 purut 28 biji, 5 nipis 21 biji. Bila saya jampi, orang kena tinggal produk, orang kena tinggal buah tu dekat tempat saya. Kemudian bila saya jampi, minggu depan baru boleh datang ambil. Kadang-kadang buah tu rosak. Bila rosak, proses penterapian tu dia ambil masa yang panjang. Sebab itu sekarang saya upgrade. Saya tak buat kaedah macam tu. Saya buat kaedah yang mudah. Maknanya kita sediakan alat bantu macam tuan-tuan dan perempuan dapat ni, tapi kaedah terapi 21. Kalau tuan-tuan guna produk yang lama, sebab ada lagi ejen dan stokis saya guna produk lama. Kalau nak guna produk lama, dia kena guna metod yang lama. Metod yang lama itu adalah 14 hari. Kalau 14 hari itu maknanya dia kena guna kaedah 14 hari. Kalau dia buat hari ke-13 gagal, dia kena ulang daripada awal. Jadi kaedah itu agak sukar. Wallahualam. Okey Ustaz, jadi bermakna sekiranya pesakit tu dia kata tu berlaku kesilapan pada hari yang pertama, jadi dia kena terus sajalah hari kedua tu dikirakan pada hari yang pertama. Ya, maknanya dia sambung je lah. Katakan hari ketiga dia salah cara tu, maknanya dia sambung besoknya tambah lagi 1 hari, maknanya hari keempat. Okey, saya berminat Ustaz sikit satu soalan yang mengenai pagar rumah tu. Okey, mengenai gangguan dan juga jin di dalam rumah tu, mungkin terjadi tak Ustaz? Wujudnya jin kafir dan jin Islam dalam satu rumah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua, dalam tubuh badan seseorang dia boleh ada beribu jenis jin. Bukan 1 2 tau, beribu jenis jin. Apatah lagi dalam rumah. Maksud saya kalau dalam rumah tu lagi besar lah. Sebab jin ni antara makhluk yang kita tidak nampak. Nisbah kepada jin itu, kalau 1 manusia 10 jin. Itu saja cerita dia.
Jadi maknanya dalam satu rumah tu sebenarnya ada berjuta-juta jin. Sebab tu saya kata, kalau kita nampak sisi pandang daripada segi Islam, sebab itu Islam sangat menitik beratkan apa yang kita buat. Kalau Cik Amir perasan dan juga pesakit-pesakit perasan, kenapa dalam Islam ni kita nak buat satu benda mesti kena ada doa. Pakai baju ada doa, buang baju ada doa, makan ada doa, bersama dengan isteri ada doa. Kalau tuan-tuan nak buat semua itu, kalau dalam kitab Al-Azkar, tebal kitab Azkar tu tebal ni. Kalau tuan-tuan nak hafal, tak mungkin tuan-tuan akan hafal. Jadi apa kaedah yang boleh kita buat untuk bantu tuan-tuan dan perempuan? Sebab itu saya menyediakan alat bantu. Contoh macam terapi tandas. Kenapa saya sediakan terapi tandas? Sebab kita ada anak-anak dekat rumah. Kadang-kadang anak-anak masuk tandas, dia tak baca doa. Kita pun kadang-kadang tak baca doa. Jadi untuk mengelakkan risiko jin tak kacau kita, saya buat alat bantu tadi. Alat bantu itu adalah untuk memudahkan proses supaya jin jangan kacau sampai pada tahap yang terlalu tinggi tuan-tuan dan perempuan. Tapi bila benda tu dalam masyarakat, orang akan kata macam-macam lah. Kita tak boleh nak elak. Orang nak kata itu terpulang pada mereka. Saya menyediakan berdasarkan pengkajian saya. Saya menyediakan berdasarkan kepakaran saya. Kalau orang lain merasakan dia pandai, dia lagi pakar, dipersilakan. Sebab itu di pusat rawatan saya sediakan platform tadi sebenarnya dengan kepakaran yang saya ada. Tapi kalau dekat luar sana, mereka rasa mereka sendiri boleh buat. Mereka boleh baca ayat Quran. Mereka boleh rawat. Dipersilakan. Saya tak menjadi masalah. Saya hanya nak tolong orang-orang yang tidak ada kemahiran dalam bidang ini. Mereka serah total kaedah itu pada saya sebab mereka tak larat nak buat kajian. Mereka tak larat nak baca buku. Mereka tak larat nak terlibat. Nah, dalam bab-bab rawatan ni mereka serah kepada yang pakar. Sebab dalam bidang-bidang ini bukan semua orang pakar. Cuma yang saya tengok hari ini, orang bila boleh baca Quran, dia rasa dah boleh jampi dah. Ini masalah. Sedangkan dia tak ada kepakaran. Kalau sekadar kita baru tahu spana, kita baru tahu alat-alat, kita panggil alat-alat untuk nak pomen kenderaan, belum tentu kita boleh pomen kenderaan. Jadi kadang-kadang saya tengok benda tu menjadi sedikit masalah disebabkan kerana kita tidak punya kepakaran. Atas dasar itu, saya tidak peduli. Siapa nak dapatkan khidmat rawatan saya sediakan platform. Bila saya sediakan platform, siapa ikut, dipersilakan. Siapa tak mau ikut, saya tak boleh nak tolong. Sebab apa? Sebab penyakit yang ada di badan tuan-tuan dan perempuan tu bukan penyakit kecil-kecil anak. Penyakit yang sangat-sangat luar biasa. Sebab itu saya tengok, tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan dan perempuan. Contohlah, malam ni kita ada 21 orang. Kita ada 21 orang. Sedangkan kalau ikut senarai saya tu, yang saya hantar dekat Cik Amirul, totally dekat 60 lah Cik Amirul. Ya betul Ustaz, 60. Dekat 60. Jadi yang masuk tu maknanya 1/3. Jadi 1/3 ni maknanya nanti masa mereka jumpa saya tidak akan lepaskan mereka. Saya akan tanya, mereka hadir tak program saya ni? Mereka hadir ataupun tidak program saya. Kalau mereka tidak hadir, maknanya mereka tidak mengambil peduli dengan taklimat yang saya bagi. Maknanya mereka datang pusat rawatan, mereka tanya banyak pun saya tak layan. Pasal apa? Saya sudah menyediakan platform. Malam kita buat rawatan, hari ini kita sediakan platform pada tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau platform ni tidak diambil peluang dan ruang untuk tuan-tuan ambil ilmu dan maklumat, tiba-tiba tuan-tuan datang pusat rawatan, itu buang masa bagi saya. Sebab itu kalau Cik Amirul tengok, kenapa sekarang ni saya bagi taklimat semua sekali? Sebab kalau saya bagi taklimat seorang-seorang, Cik Amirul sendiri tahu kan, seorang ambil masa 1 jam. Kita tak boleh nak jampi ramai orang. Sedangkan ilmu kita ini amat diperlukan oleh orang ramai. Jadi saya hanya nak cari orang yang betul-betul nak buat rawatan. Kalau orang yang sekadar nak try and error, saya minta maaf. Ini bukan platform dia. Kalau orang yang sekadar nak main-main, sekadar nak try-try, cari pusat rawatan lain. Saya tidak ada masa untuk nak menentukan benda-benda tadi. Sebab misi dan visi saya ini terlalu besar. Nak bantu sebanyak mungkin orang dengan kaedah dan cara penyelidikan yang saya dah buat berdasarkan teori dan pengalaman yang saya ada. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan Ustaz jika ada baki daripada produk sama ada 14 hari ataupun yang 21 hari, pesakit tu nak teruskan sehingga habis, boleh Ustaz? Itu tidak menjadi masalah. Kalau sekiranya produk itu dia ada baki. Saya dah buat macam ni tau Cik Amirul. Saya dah cut. Maknanya produk itu hanya boleh dipakai selama 21 hari.
Automatik kalau selepas 21 hari dia tak ada fungsi. Tapi produk itu sebab saya buat dengan bahan sunnah. Bahan sunnah tu jangan buanglah. Makanlah. Tapi fungsi untuk merawat dah tak ada. Dia ibarat kita bayar bil estro, Cik Amirul. Bila sampai masa dia akan cut. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau dia makan ataupun ubat itu, dia tidak akan ada fungsi kerohanian apa-apa. Dia lebih kepada bahan sunnah sahaja. Kalau saya tak buat macam itu, dia akan jadi masalah. Sebab kita akan pandai-pandai bagi produk itu pada orang lain. Sedangkan orang lain menggunakan produk itu tanpa ikut SOP. Contohlah, tuan-tuan tidak bayar estro. Tiba-tiba tuan-tuan nak guna pakai estro. Tak boleh. Maknanya orang yang layak sahaja dapat. Wallahualam. Okey Ustaz, ada soalan daripada FB FB Live ni. Ada satu soalan, Ustaz, kalau dah guna produk yang lama tu dah habis tapi tak ada perubahan drastik, cuma ada pengurangan sahaja tapi produk dah habis, bolehkah kita start balik dengan produk baru, kaedah 2022 ni Ustaz? Dia dah guna yang lama tu dah habis, dia nak mula dengan kaedah yang baru ni. Boleh tak? Boleh. Sebaiknya macam tu Cik Amirul. Sebab itu kita sediakan SOP. Maknanya bila dia nak gunakan produk baru ni, jangan guna saja. Buat scan dulu. Sebab dengan scan tu kita nak tahu peratusan. Kalau peratusan dia cantik, maknanya dia guna hanya sekali saja pun dah cukup. Ataupun pesakit-pesakit lama, dia pernah dapatkan pagar rumah. Pagar rumah tu kalau masih ada, kita tak perlu buat. Kita hanya akan buat pulih rumah sahaja. Sebab pulih rumah dia mudah terbatal. Pagar rumah dia susah nak batal. Selagi produk itu masih ada, cuma hantar gambar produk tu balik dekat saya boleh top up zikir daripada jauh. Tapi dengan syarat produk itu masih ada. Ada kadang-kadang Cik Amirul, mereka guna produk rumah dia cepat habis. Kadang-kadang dia guna 3 bulan pun dah habis. Sebab apa dia jadi habis? Sebab gangguan rumah dia kuat. Jadi saya kata, jangan sayang nak beli lagi pagar rumah. Sebab apa? Pagar rumah tu dia protection kita. Kalau kita tak buat pagar rumah, benda halus tu lagi banyak masuk dalam badan. Sekarang ni benda halus tu masuk dalam botol. Itu tak jadi masalah. Kalau masuk dalam badan, kacau anak-anak kita nak rawat lagi teruk. Cuma saya tengok orang sekarang ni, dia rasa mahal dengan kemahiran yang saya ada. Jadi saya mudah ya. Orang yang rasa mahal dengan kemahiran yang saya ada, biar mereka cari sendiri. Sebab tu saya kata, nak rawat dengan saya, pergi rawat tempat lain dulu. Sebab saya buat dengan kepakaran, saya buat dengan penyelidikan. Tuan-tuan tak boleh tengok produk ni. Tuan-tuan kena tengok apa yang saya isi dalam ni. Sebab produk ni semua orang boleh buat. Tapi isi yang ada dalam ni tak semua orang boleh buat. Kalau saya masukkan, contohlah, saya masukkan 1 juta bismillah. Nak buat tu orang tak boleh buat. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan nak free, tuan-tuan buatlah 1 juta bismillah. Lepas tu terapi sendiri. Jangan ambil kemahiran yang saya ada. Saya hanya nak tolong mereka-mereka dengan kemahiran yang saya ada. Sebab nak buat 1 juta bismillah ni bukan sehari dua. Itu yang saya selalu tekankan. Maknanya kita buat dengan kepakaran yang kita ada. Wallahualam. Okey Ustaz, ada soalan lagi Ustaz kita teruskan. Assalamualaikum, saya mula berubat dengan Ustaz mula pada Sabtu 1 hari bulan 1 2022. Yang ini minggu lepas lah. Jadi dia balik daripada pusat rawatan pendang, dia terus guna, jadi dia rasa tidak tepat cara penggunaannya. Tapi setelah kita buat taklimat pada malam berikutnya, Ahad lepas, dia dah faham, dikirakan pada hari pertama, hari Sabtu dan hari Ahad lepas tu tak dikira. Lepas tu hari yang ketiga, bermaknanya hari Isnin tu dikira pada hari yang pertama. Jadi bermaksud hari Isnin tu dikira hari pertama, seterusnya hinggalah ke 21 hari. Betul saya? Ya, betul. Sebab tu kan Cik Amirul kan, sebab itu kita di pusat rawatan ni Cik Amirul, sebab itu kita berusaha memberi taklimat. Maknanya mereka dapatkan produk, contohlah pesakit baru hari ni kan, semalam mereka ambil produk saya. Kenapa malam ni saya bagi taklimat? Sebab saya nak orang tu pakai dengan cara yang betul. Saya tak mau sekadar dia beli produk, lepas tu dia pakai dengan cara yang tak betul, kopo-kopo. Lepas tu ada yang pakai produk, ada tindak balas berhenti. Sebab tu saya nak pantau. Kalau boleh, pastikan 21 hari dulu produk ni duduk dalam badan. Kalau produk ni tak boleh duduk dalam badan 21 hari, macam mana nak pergi fasa kedua? Tuan-tuan jangan fikir langsung fasa kedua. Fikir fasa pertama dulu, nak bagi selesai.
Fasa pertama selesaikan 21 hari. Kalau lambat Ustaz, kalau lambat pun tak apalah sebab proses tu terapi. Tuan-tuan dah sakit berpuluhan tahun, tiba-tiba nak lega dalam masa sebulan dua, mana mungkin? Dan juga penyakit yang tuan-tuan alami ni, doktor tak boleh buat. Pengamal-pengamal perubatan yang lain pun, yang tuan-tuan pergi pun dah tak boleh buat. Kenapa tidak serah total 100% kepada saya, di mana pengkajian yang saya buat itu, saya akan serah pada Allah dengan kemahiran yang saya ada. Sebab itu saya kata, sebelum tuan-tuan nak rawat dengan saya, kenapa saya jumpa dulu? Kalau di pusat rawatan saya bagi taklimat. Kadang-kadang 1 jam, saya bagi dulu taklimat. Kerana saya nak yakinkan tuan-tuan ada perempuan, baru tuan-tuan rawat. Kalau tuan-tuan dah confident, tuan-tuan ambil produk, baru rawat. Jangan sekadar ambil produk, lepas tu tak lega. Tak lega bukan urusan saya. Kesembuhan milik Allah. Cuma saya menyediakan proses. Lepas tu kadang-kadang ada orang pakai ubat saya pun tak lega, dia marah dekat saya. Saya kata, adakah ubat saya yang bagi lega? Yang bagi lega tu Allah. Ini adalah urusan ikhtiari kita. Kita orang yang ada agama. Kita buat ni ikut acuan yang Allah dah tetapkan. Sembuh tak sembuh bukan urusan saya. Kalau sembuh tu urusan saya dah ambil hak Tuhan. Saya dah ambil hak Allah. Jadi walaupun kita buat macam ni, tapi kaedah tu saya sangat jaga. Kalau orang kata pada saya, apa jaminan saya boleh bagi kesembuhan? Saya bukan Tuhan. Cuma saya nak tanya, kenapa Darul Ruqyah sampai hari ini relevan? Dan kenapa orang mencari Darul Ruqyah? Dan saya merawat hampir 200,000 orang. Kenapa? Disebabkan kerana keberkesanan kaedah yang saya buat dengan izin daripada Allah. Jadi benda inilah yang saya nak bantu masyarakat yang ada dekat luar sana. Tetapi benda yang saya nak bantu ini perlu ada kos. Sebab kita buat produk ada kos. Kita terapi ada kos. Saya buat pusat rawatan ada kos. Saya nak buat pula ward. Petang tadi kebetulan saya dengan isteri pergi melawat tapak perkampungan Al-Quran yang saya nak buat konsep ward. Nak buat tu tuan-tuan bukan RM1 2. Ambil kos dekat 1,000. Ambil kos dekat ratusan ribu tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita nak mewujudkan satu institusi perubatan ini tuan-tuan dan perempuan. Kalau tanpa kita buat kos macam ni, macam mana kita nak angkat perubatan? Sebab itu saya sangat sedih tuan-tuan dan perempuan. Kalau orang kata kita ni berniaga. Saya nak kata kalau sekiranya kita tak buat kaedah macam ni, siapa yang nak bangunkan ward? Siapa nak bangunkan hospital? Siapa nak bangunkan akademi rawatan saya? Siapa tuan-tuan dan perempuan? Nak minta tolong kat siapa? Jadi sebab itu dengan tuan-tuan membeli produk ini, apa yang tuan-tuan dapat? Pertama, sumbangan tuan-tuan beli pada produk ni masuk pada pusat rawatan saya, masuk kepada pondok perkampungan Quran saya. Itulah syifa, itulah penawar. Di mana tuan-tuan beli hasil pembelian tuan-tuan itu diwakafkan ke sana. Itu adalah rahsia, tuan-tuan bersedekah. Sebab itu di antara faktor Allah bagi penyakit pada kita sebab kita kurang sedekah. Inilah kaedah yang diguna pakai. Yang saya guna pakai untuk bantu tuan-tuan dan perempuan. Maknanya tuan-tuan beli yang ni automatik. Tuan-tuan ada saham untuk perkampungan Al-Quran saya. Wallahualam. Okey Ustaz, ada 2 soalan daripada follower dekat FB Angah Steady. Angah Steady ni dia tanya, nak scan ke mana Ustaz? Dan produk yang mana kena pakai? Nak scan? Dia tanya kalau nak scan dekat mana Ustaz? Lepas tu dan produk yang mana kena pakai? Dia minta penjelasan. Okey macam ni. Kalau sekiranya nak buat scan, pertama boleh WhatsApp saya ataupun datang ke pusat rawatan saya. Sama ada di Pendang Kedah ataupun di Batu Cave. Nanti dekat sana kita akan sediakan borang scan. Kalau sekiranya scan itu daripada perunding saya, pastikan mereka itu scan dengan apa. Maknanya saya nak tengok borang scan sebab boleh berlaku penipuan. Sebab tu benda-benda macam ni saya jaga. Kalau dulu saya ajak kaedah nak scan dengan sejuta bismillah semua, nak scan dengan kaedah sejuta bismillah tu pun boleh. Tetapi kemahiran itu tuan-tuan tidak kuasai. Hanya boleh sekadar scan umum sahaja. Nak mudah dia, WhatsApp direct dekat saya, bagi tahu kata nak buat scan, saya akan bagi SOP untuk buat scan. Lepas tu boleh scan dengan saya. Tak sampai 5 minit akan dapat keputusan. Benda tu sangat-sangat mudah. Jadi kalau nak scan dengan produk saya tu, saya tidak berapa sure kan sebab nanti tuan-tuan dan perempuan tak tahu kemahiran. Dulu saya ada buat dengan sejuta bismillah. Tapi produk sejuta bismillah itu, dia tidak boleh scan fully scan. Dia hanya boleh scan umum sahaja. Itu pun kalau tuan-tuan scan. Contoh, sejuta bismillah saya ni.
Kan tuan-tuan nak scan kan. Tuan-tuan spray dekat sini, lepas tu tuan-tuan sedut. Bila tuan-tuan sedut tu, kebarangkalian kadang-kadang boleh muntah, kadang-kadang boleh jadi meracau, tak sedar diri. Nanti kalau tuan-tuan buat kaedah macam itu, jadi apa-apa tuan-tuan tak tahu nak buat apa. Jadi cara yang paling selamat, kalau tuan-tuan nak scan, serahkan kepada yang pakar. Jadi tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan tidak serahkan kepada yang pakar, sedangkan makhluk halus ni benda yang tak nampak. Jadi ianya sangat-sangat bahaya. Ada Okey, yang Ustaz. tanya ni, berapa harga scan? Harga scan ni, Saya baru nak tanya. RM1. Saya baru nak tanya soalan tu daripada Angah tadi. Berapa harga scan Ustaz dah jawab. Okey Ustaz, Angah pun bertanya juga mengenai kalau rumah sewa. Okey, dalam rumah sewa tu ada 4 orang dan rumah sewa tu berkonsep bilik sewa. Okay, dalam rumah tu bilik sewa. Jadi macam mana nak buat pagar rumah? Sama ada nak buat pagar pada bilik yang kita sewa ataupun keseluruhan pada rumah tu? Okey, bagus soalan ni. Okey, kadang-kadang kita sewa kan. Jadi kalau sewa, saya syorkan pagar bilik sahaja. Contoh Cik Amirul, ada juga kadang-kadang bila saya buat pagar, suami isteri, tapi yang rawatnya isteri, suami tak rawat. Bila saya buat pagar rumah tu bocor. Jadi bila pagar rumah tu bocor sebab suami dia tak rawat, maka saya bagi tahu dekat isteri dia, sekarang ni pagar rumah tu kita kecilkan, kita buat pada pagar bilik. Tapi disebabkan kerana suami dia boleh masuk dalam bilik. Maka saya ajar dia untuk buat pagar di atas tilam dia, di atas katil dia. Kadang-kadang kalau atas katil pun kadang-kadang tidur, suami tidur kanan, kadang-kadang tidur kiri atas katil itu pun masalah. Maka saya buat pagar di bantal dia. Dia ada kaedah, jangan risau. Yang penting tu saya nak tahu keadaan dia. Sebab tugas kita sebenarnya adalah jaga semasa tidur. Sebab tu dia tak timbul isu rumah tu rumah sewa ke tidak. Ada orang kata pada saya, Ustaz, saya tak maulah buat pagar rumah Ustaz. Pasal rumah tu bukan rumah saya Ustaz. Saya kata dekat dia, memang betul rumah tu bukan rumah kamu. Tapi kamu tidur tak? Kamu tidur ke kamu tak tidur? Kamu tidur. Bila kamu tidur, kenapa kamu tak jaga faktor kemasukan gelombang semasa kamu tidur? Kadang-kadang ada orang, Cik Amin, dia buat rawatan dengan saya dah bagus sudah. Kemudian dia pergi piknik ataupun dia pergi berkelah. Semasa dia dalam proses rawatan, bila dia pergi berkelah, bukankah dia tidur kat sana? So bila dia tidur kat sana, dia tak bawa saya punya pagar rumah. Itu pun menjadi masalah. Sebab itu saya kata dalam proses rawatan ni ada pantang larang yang kita kena jaga. Cuma saya tidak terangkan detail benda itu disebabkan kerana apa? Kerana tuan-tuan masih baru. Semasa tuan-tuan mendapatkan rawatan pagar rumah dan pulih rumah akan datang, bila berlaku kebocoran, baru saya akan ajar benda tu secara detail. Kalau kita mengajar secara detail, Cik Amirul, benda ni takkan habis sampai bila-bila. Sebab itu saya buka ruang untuk belajar dan sebagainya, kerana dengan proses pembelajaran ini kita ada 1000 jenis helah daripada makhluk halus. Wallahualam. Okey Ustaz, soalan daripada rakan FB kita Siti Rosnani. Soalan dia berbunyi, Ustaz, nak scan hantar gambar boleh ke? Okey, macam ni. Saya selalu scan melalui borang scan. Kalau direct dengan saya, borang scan kadang-kadang tak perlu. Apa yang saya perlu semasa scan adalah nama. Yang kedua adalah masalah ringkas. Itu saja. Gambar tu saya lebih kepada nak kenal siapa. Kenapa saya tak mau melalui gambar ni? Sebab nanti orang akan mendakwa saya tengok melalui gambar. Padahal gambar tu dia main peranan. Sebab apa saya kata main peranan? Kalau kita belajar bahagian reaksi muka, kita dah kenal. Isteri kita sebagai contoh, minta duit dekat kita. Kita tak bagi. Kita boleh tengok muka dia merajuk. Anak kita pun macam tu. Jadi reaksi pada muka ni sebenarnya kita boleh nampak. Tapi saya tak mau guna kaedah itu. Sebab nanti orang kata saya menengok. Cuma saya nak kenal seseorang itu siapa. Sebab itu kadang-kadang saya akan melihat kepada gambar. Wallahualam. Okey Ustaz, ada daripada FB juga Cik Muhammad Solehuddin. Dia bertanyakan alamat di Batu Cave Ustaz. Okey, Batu Cave alamat dia nombor 62-2 Jalan SM3A Sunway Batu Cave. Mudah aja, nanti WhatsApp saya. Saya dah letak dalam info WhatsApp saya, semua maklumat ada dekat situ. WhatsApp saya aja 012-508-1525. Saya akan bagi alamat di Kedah.
saya akan bagi alamat di Batu Cave, saya akan bagi waktu rawatan, saya akan bagi kaedah rawatan. Kalau tuan-tuan nak bank in semua, saya dah letakkan dekat situ, dia punya nombor akaun semua. Baik Ustaz, saya rasa ini satu soalan yang menarik Ustaz daripada FB kita, Nur Hab Nashimah, iaitu kaedah scan ni seelok-eloknya berapa kali seumur hidup? Berapa kali seumur hidup? Okey, sebaik-baiknya scan ini dia ikut fasa. Fasa 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Biasanya kalau kanak-kanak masa dia mula lahir. Yang keduanya, tapi kanak-kanak baru lahir ni saya jangan scan direct kat badan dia. Saya akan scan melalui mak dan ayah yang 7 tahun ke bawah. Lepas tu bila dia masuk 7 tahun ke atas, bila dia masuk lagi 14 tahun, bila dia masuk lagi 21 tahun, bila dia masuk lagi fasa bekerja, bila dia masuk lagi fasa berkahwin, bila dia masuk lagi fasa dia dapat anak, bila dia masuk lagi fasa dia dapat cucu. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab peralihan daripada satu masa ke satu masa itu dia ada peranan dia. 7 hari. Sebab itu kalau dalam negara kita pun 7 tahun, masuk sekolah 7 tahun, sekolah rendah 7 tahun, sekolah menengah 7 tahun. Dia ada fasa-fasa dia. Macam itulah juga dengan gangguan. Dia ada fasa bila kita nak berkahwin. Bila kita nak berkahwin, sepatutnya kita scan. Sebab kita nak tahu tahap gangguan dalam badan kita. Kemudian juga kita nak scan pasangan kita. Sebab kita tak maulah kalau pasangan kita ada HIV contoh kan. Kita pun tak mau kahwin dengan dia. Tapi kita tak tahu pasangan kita ada gangguan. Kebanyakan kita scan itu selepas apa? Kebanyakan kita scan itu adalah selepas kita kahwin. Selepas kita ada masalah. Berlaku perceraian baru kita scan. Sebab itu paling baik kita scan ni ikut fasa tadi. Kalau bayi itu kita scan dulu sebab kita nak tahu bayi itu dia mewarisi tak saka baka mak dan ayah dia. Itu satu. Bila sampai 7 tahun dia nak masuk sekolah rendah, scan lagi sekali. Kalau dia masuk sekolah menengah, scan lagi sekali. Nanti dia nak masuk universiti, scan lagi sekali. Dia nak masuk, dia kena scan ni dia kena banyak kali. Sebab itu saya suruh tuan-tuan belajar ilmu ni. Bila tuan-tuan ambil ilmu berkaitan dengan kursus perawat, tuan-tuan automatically akan ada ilmu ini. Ya saya bagi tahu kursus perawat 6 bulan tu harga RM300 tu tuan-tuan dapat buat tak mahal pun. Tuan-tuan dapat ilmu scan. Tapi tak ramai orang yang ambil peduli. Saya hanya sediakan platform. Itu terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya nak buat balik program tu, dia kena tunggu 6 bulan baru saya akan buat. Itu pun kalau umur saya masih ada. Jadi saya sangat sayang ilmu ini. Kerana ilmu ini tak ramai orang dapat. Jadi kalaulah sekiranya dengan kaedah yang saya beritahu tadi, umur 7 kena scan, 14 kena scan, 21 kena scan, nak kahwin kena scan, masuk dalam pekerjaan scan, dapat anak pertama kena scan, dapat anak kedua kena scan, dapat cucu kena scan. Bukankah benda tu menyusahkan? Memang menyusahkan, tapi dia menjaga tahap kerohanian tuan-tuan. Macam tuan-tuan buat medical check up lah. Kadang-kadang 6 bulan sekali kita buat, setahun sekali kita buat. Kalau tuan-tuan buat seumur hidup sekali, maknanya risiko itu terlalu besar. Wallahualam. Okey Ustaz, soalan daripada Puan Sarina Kak, dia minta pencerahan Ustaz mengenai kaedah rawatan 21 hari iaitu rawatan diri yang melibatkan minum, mandi dan sapuan. Apa dia soalan dia, Cik Mirul? Soalan dia minta pencerahan mengenai rawatan diri yang melibatkan minum, mandi dan sapuan yang selama 21 hari itu. Ya, soalan dia. Soalan dia punya kaedah dia Ustaz. Kaedah, okey. Kaedah macam saya terang dekat pusat rawatan lah. Dia ada minum, dia ada mandi, dia ada sapu. Okey, untuk produk tu kita bahagi 2 sesi ya. Sesi pagi dengan sesi petang. Untuk sesi pagi, kita gunakan DRQ2. Untuk minum, ambil air suam, titiskan 3 titis buat minum. Selepas minum, kita mandi. Mandi guna DRQ4. DRQ4, dia ambil air 1 badi, masukkan 3 titis buat bilasan. Lepas minum, lepas mandi, gunakan minyak DRQ1 untuk sapu di tulang belakang, di lubang pusat dan juga kening kanan, kening kiri. Itu kita buat pada sesi pagi. Jadi angka dia angka ganjil lah, 2, 4, 1. Kemudian untuk sesi petang, kita guna DRQ3. Ganjil lah, yang tadi genap, ni ganjil. DRQ3 untuk minum waktu petang, lepas tu DRQ5 untuk mandi, saya buat dengan 5 purut. Kemudian gunakan balik DRQ1 untuk sapuan. Jadi maknanya 2 sesi tadi. Nampak macam simple, tapi kalau orang ada gangguan dia tak akan boleh buat. Sebab tu saya kata fasa pertama ni wajib habiskan 21 hari. Kalau tak dapat maknanya gangguan itu kuat. Apa yang perlu kita buat? Pastikan 21 hari itu selesai.
sebelum kita masuk kepada fasa yang kedua. Wallahualam. Okey Ustaz, seterusnya banyak soalan dalam rakan FB kita ni, mula masuk soalan Ustaz Saya sengaja untuk buka Facebook Live ni pasal saya tengok kebetulan ceramah saya malam ni agak umum, jadi lebih baik manfaat ini diambil secara menyeluruh. Okey, alhamdulillah dah banyak soalan. Jadi soalan berikutnya daripada FB Cik Adnan Ahmad, Ustaz, bila beli produk bersanad tak perlu amal 40 hari ke? Yang ini amalan bersanad Ustaz. Okey, Cik Adnan, okey, amalan bersanad yang kita bagi 4 amalan bersanad tu maknanya dia tidak perlu amalkan selama 40 hari. Automatik beli, automatik dapat. Sebab tu dia ada dipanggil sanad praktikal perubatan. Apa makna sanad praktikal perubatan? Contoh kalau saya buat melalui ini, saya bagi pada tuan-tuan guna pakai saja automatik akan dapat. Tapi kalau saya tak bagi melalui produk, saya bagi melalui amalan, baca bismillah 21 kali. Tuan-tuan kena buat dulu 21 hari. Ataupun tuan-tuan ambil 40. Sebab tu saya tambah dekat sini, tuan-tuan ambil amalan sanad 40 tu, saya bagi bacaan 1. Saya bagi tulisan 1 sebab dia nak rawat aurat saraf. Dan saya bagi sanad praktikal amalan. Maknanya bila ambil sanad praktikal amalan ni, amalan yang 40 hari ni tak perlu buat. Automatically dapat. Kira untunglah Cik Amirul. Ya, betul. Kalau Cik Amirul dulu kena buat tiap-tiap hari. 40 hari, 40 kali. 40 hari. Kalau salah, kena ulang balik. Ya, betul. Jadi saya buat macam ni, tuan-tuan. Saya buat dengan kepakaran yang saya ada. Kalau dulu saya tak buat sanad praktikal, Cik Amirul. Maknanya dulu Cik Amirul tak perlu beli pun benda ni. Amal saya saja. hanya buat seminar saja. Tapi sekarang kita buat praktikal ni. Cuma praktikal ni kena belilah. Malam bersanad. Jadi terpulanglah. Itu terpulang. Solution terpulang. Kalau tuan-tuan kata, Ustaz, saya tak mau beli produk amalan bersanad, saya nak buat amalan. Dipersilakan. Tapi kena buat 40 hari berturut-turut lah. Saya dah buat kajian dah. Selalunya tak lepas. Kalau lepas pun teruk. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan nak tangkap ikan, memang percuma. Tapi nak kena pergi ke laut. Dengan tuan-tuan pergi restoran, terus beli ikan yang dah siap. Nah, itu bergantung kepada kecerdikan tuan-tuan dan perempuan. Ada orang mungkin dia ada masa. Ada orang tak ada masa. Kalau macam saya kan, saya tak ada masa. Kalau saya sendiri jadi tuan-tuan dan perempuan, saya terus ambil 1 juta bismillah ni. Sebab 1 juta bismillah ni dalam ni dah ada 1 juta. Jadi kalau dah ada 1 juta bismillah, tuan-tuan tak perlu buat amalan sampai 1 juta. Katalah tuan-tuan nak buat minum. Adik. Nurudin. Ustaz. Ambil botol tu. Sapuan yang kecil. Saya nak bagi contoh tuan-tuan. Botol kecil tu. Bawah tu. Botol. Tak ada botol yang kat situ. Yang buat tercengang tu lah. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan dan puan. Okey, ini air mineral. Kalau orang yang cerdik tuan-tuan dan puan, kan, dia tak larat nak baca bismillah 1 juta kali ni, dia tak larat baca. Jadi apa yang saya ajak, dapatkan produk ni dah dimasukkan 1 juta bismillah. Kalau tuan-tuan beli dengan harga RM50 pun, tuan-tuan nak buat 1 juta bismillah tu ambil masa 1000 jam. Cara dia macam mana? Tuan-tuan just spray saja dekat botol ni, bawah ni. Tuan-tuan dah dapat nilai 1 juta bismillah dalam ni. Minum saja. Nah, bagi dekat anak. Ambil sebotol, spray bawah ni, bagi kat anak. Ini saya buat formula untuk memudahkan tuan-tuan dan perempuan daripada tuan-tuan nak amalkan 1 juta bismillah. Sebab tuan-tuan tak ada masa. Jadi bagi masa tu dekat saya. Cuma tuan-tuan kena bayar kos lah. Sebab kita buat ni 1000 jam. Kan kita buat satu hari 2 hari. Sebab tu saya sangat marah bila orang buat produk macam saya tapi tak terapi. Saya sangat marah. Sebab tu saya selalu kata tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan tengok saya buka pusat rawatan berapa hari. Saya buka seminggu sehari je. Kalau orang lain, dia buka pusat rawatan 6 hari. Dia terapi sehari. Saya buka pusat rawatan 1 hari. Terapinya 6 hari. Sebab apa? Sebab saya nak buat benda yang sangat berkualiti. Itu pun produk ni akan datang, saya tak buat dah tuan-tuan. Pasal apa? Sebab nak terapi bukan mudah. Bila saya sudah memberi ilmu perawat kepada tuan-tuan dan perempuan, saya akan undur diri dari rawatan. Sebab apa? Sebab saya dah lahirkan perawat. Saya ada perawat yang 110 orang ni.
Saya bila dah bagi ilmu pada tuan-tuan dan puan-puan, saya akan tarik diri. Saya akan fokus perkampungan Quran saya. Itu kita punya konsep. Bila tuan-tuan dah tahu dah saya buat kaedah ini dengan sejuta bismillah. Nanti akan datang tuan-tuan buat sendiri lah sebab saya dah bagi ilmu. Kerugian dia apa? Kerugian dia tuan-tuan takkan dapat benda ni. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia tuan-tuan dapat ilmu. Jadi kita sediakan pada orang yang terbaik. Saya dapat banyak maklumat tuan-tuan. Produk saya ni cuba pakai, boleh rasa sendiri. Baru ni saya ada satu pesakit saya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sakit yang sangat teruk. Dia punya badan ni dah keluar ulat-ulat tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan. Sebab itu saya tak pernah cerita pasal produk saya. Pasal saya tahu produk ini ada kualiti. Tuan-tuan tengok bila saya buat live, saya jarang sangat cerita produk. Tahun lepas saya cerita. Pasal apa saya cerita produk tahun lepas? Sebab saya ada ejen dengan stokis. Jadi bila ada ejen dengan stokis, saya nak tolong ejen dan stokis saya untuk menjual. Sebab itu saya cerita produk. Tapi untuk tahun ni, saya tak cerita langsung pasal produk. Saya banyak cerita pasal rawatan, pasal kaedah rawatan. Sebab apa? Sebab saya dah tak mengeluarkan produk untuk ejen dengan stokis. Sebab apa? Sebab saya tengok kaedah itu, ianya bukan nak bantu tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sebenarnya kaedah itu, dia tidak membantu tuan-tuan menjadi perawat. Tapi dia membantu tuan-tuan sekadar untuk mendapatkan duit sahaja. Sebab itu saya tukar. Tahun ni saya tukar. Saya kata syarat nak jadi ejen dengan stokis saya, mesti dapat ilmu perundingan yang betul. Mesti dapat ilmu perawatan yang betul. Kalau perunding pun tak masuk ilmu perawat, perawat pun tak masuk ilmu perubatan Islam, macam mana mereka nak rawat orang? Jadi tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan sekadar nak berniaga, tapi kita nak bantu orang. Nawaitu, niat itu letak betul-betul. Kalau sekiranya niat itu tidak betul, saya sentiasa berdoa pada Allah agar gugurkan mereka daripada Darul Ruqyah. Kerana apa? Kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi saya buat tuan-tuan dan puan-puan atas disiplin ilmu yang ada. Sebab saya betul-betul nak jaga perubatan Islam. Sebab itu daripada segi kaedah saya tidak kompromi. Siapa tidak mau ikut SOP rawatan saya, tak buat scan dulu, tiba-tiba nak rawat dengan saya, tak payah saya kata. Benda tu buang masa dengan buat duit tuan-tuan dan puan-puan. Wallahualam Cik Miros, 9.30 je dah. Banyak soalan ni Ustaz. Ada ini daripada pesakit kita, Nolizma. Mohon bertanya, semasa saya buat rawatan pulih rumah dengan spray, sampai satu bahagian akhir ruang rumah, botol spray tersebut tak berfungsi. Setelah banyak kali cuba, akhirnya saya masukkan isi spray tersebut dalam botol spray lain dan dapat menyelesaikan proses pulih rumah. Adakah bertukar botol ini boleh, iaitu isi botol asal dimasukkan ke dalam botol spray kosong yang lain agar saya dapat selesai proses spray pulih rumah Ustaz? Okey, Cik Amirul, jawapan dia boleh, tak jadi masalah sebab ada kadang-kadang benda halus tu dia kacau Cik Amirul. Kalau dulu Cik Amirul, mana-mana yang nak spray rumah, kalau dulu saya menyediakan CD Ruqyah. CD Ruqyah yang dibaca oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Tapi apabila CD itu dipasang pada rumah orang yang ada gangguan, CD akan rosak. Dan kadang-kadang bukan CD rosak Cik Amirul, player tu akan rosak. Jadi saya atas dasar itu, saya tak buat dah CD tu. Jadi sekarang ni proses dia sama juga. Maknanya kadang-kadang bila orang nak spray, dia akan ganggu dekat situ. Bila dia ganggu dekat situ, takkan orang nak beli lain. Jadi saya kata tak penting. Kalau dia tak boleh spray pun, dia bawa keluar benda tu, dia nak renjis pun boleh. Asalkan benda itu dibuat sahaja. Proses tu tak jadi masalah. Cuma pulih rumah itu wajib dihabiskan dalam masa 24 jam dan jangan simpan. Kalau sekiranya tuan-tuan spray, tinggal separuh. Lepas tu tuan-tuan nak guna besoknya, itu menjadi masalah yang sangat besar. Bila tuan-tuan spray kali kedua, automatik akan terbatal. Itu kena faham. Bila tuan-tuan beli produk rawatan rumah, tuan-tuan kena ingat. Rawatan rumah ni kadang-kadang saya buat dengan aura bidadari. Minta maaf, saya buat dengan aura kasrina. Ada yang beli aura kasrina bukan dengan saya. Yang itu tak boleh buat pulih rumah. Yang itu boleh buat spray ringan-ringan saja. Yang pulih rumah adalah jampir khusus. Kalau tuan-tuan beli dengan saya akan tulis pulih rumah. Tuan-tuan kena faham. Sebab saya kesian macam ni. Kadang-kadang orang beli, dia tak ada fungsi. Itu yang saya pernah terangkan dulu. Produk saya ni, pertama produk, yang kedua kaedah, yang ketiga jampi, yang keempat cara guna. Tak sama.
Kadang-kadang produk ni saya buat dia jampi khusus, kadang-kadang dia jampi umum, kadang-kadang dia ambil amalan. Jadi jangan tengok produk, tengok kaedah dan jampi yang saya guna pakai. Allahuakbar. Okey Ustaz, nampaknya kita agak dicemburui dengan masa Kita hanya boleh bersiaran sehingga 9.30 saja. Kita cuma ada 2 minit. Terlalu banyak persoalan. InsyaAllah kita akan susun semula, kita atur semula pertemuan. Kita buat semula lagi, mungkin insyaAllah Ahad depan kita buat sekali lagi Zoom. Tempat apa, sambutan amat menggalakkan daripada pesakit yang bertanya dan juga daripada follower di FB Live Ustaz ni. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah mana-mana persoalan tu kita bawa pada minggu depan. Jadi kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih sekali lagi kepada follower di FB dan juga kepada pesakit-pesakit yang mengikuti Zoom meeting. Saya rasa ini konsep yang kita buat pada tahun ni agak berbeza. Semua orang dapat berjumpa dengan Ustaz walaupun dalam keadaan di alam maya sekalipun. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan insyaAllah dengan izin Allah SWT. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Facebook, alhamdulillah telah selesai